Berita Al-Hijrah 12 September 5 Safar, sekolah dibuka ikut fasa 3 Oktober. Juga anggota polis ditambah di Langkawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya, Fazidah Mustafa. Sesi persekolahan akan dibuka semula 3 Oktober depan mengikut fasa dalam Pelan Pemulihan Negara PPN dan secara penggiliran. Namun menurut Menteri Kanan Pendidikan, Dato' Dr. Razijidin, kebenaran tersebut hanya tertakluk kepada sekolah yang berada di negeri fasa 2, 3 dan 4 sahaja. Pertama sekali, pembukaan sekolah untuk fasa 1. Seperti mana yang dinyatakan dalam Pelan Pemulihan Negara, untuk fasa 1 tiada sekolah yang dibuka. Maka semua murid untuk negeri-negeri dalam fasa 1, sama ada mereka di sekolah rendah atau mereka di sekolah menengah, mereka akan terus melaksanakan PDPR. Jelasnya, bagi sekolah menengah yang berada di negeri fasa 2, pembukaan sekolah hanya melibatkan bagi pelajar yang bakal menduduki peperiksaan penting. Manakala bagi fasa 3, pembukaan sekolah dilakukan secara berperingkat dan kehadiran pelajar menggunakan sistem penggiliran. Dalam pada itu, bagi negeri yang berada di fasa 4 seperti Labuan dan Langkawi, semua sekolah akan dibuka sepenuhnya dengan kehadiran pelajar menggunakan sistem penggiliran. Sementara itu, bagi pelajar sekolah rendah pula, pembelajaran secara PDPR dikekalkan untuk negeri fasa 2 dan 3 kecuali pelajar yang berkeperluan khas. Manakala pelajar di negeri fasa 4 akan hadir ke sekolah menggunakan sistem penggiliran. Tambah Dato' Dr. Razijidin lagi, sesi persekolahan tahun ini akan dilanjutkan sehingga Februari tahun hadapan. Jelasnya pelajar akan kekal berada di darjah atau tingkatan yang sama sebelum melangkah ke tahun seterusnya pada Mac 2022. Ikhtiar yang baik dan bertawakal kepada Allah bagi mengelak penyakit. Saranan tersebut dipegang penuntut-penuntut sekolah Pondok Mahabbatul Ummah di Kampung Sri Kintab Ipoh terhadap suntikan vaksin COVID-19. Menyahut saranan kerajaan, penuntut pengajian kitab itu menerima vaksinasi pertama mereka hari ini melalui program Pinji Kintab Mobile Outreach. Menurut pengerusi Pondok Mahabbatul Ummah, Johari Abdul Kamal, sebaik pengumuman kerajaan membuka vaksinasi secara walk-in bagi individu warga negara Malaysia berusia 18 tahun ke atas, beliau tidak melepaskan peluang memastikan penuntutnya segera mendapatkan vaksin. Malah katanya warga pondok tidak menolak untuk divaksin, malah mengharapkan agar mereka segera menerima suntikan tersebut agar proses pengajian dapat berjalan seperti biasa. Kami di pondok atas Ustaz Nasir, dia menggalakkanlah harus untuk kami untuk mengambil vaksin. Jadi untuk daripada segi hukum pun memang digalakkan harus untuk kita ambil vaksin. Tak ada tolak, tak ada. Alhamdulillah. Bagi penuntut kitab, mereka bersyukur kerana proses vaksinasi dipercepatkan yang memudahkan mereka untuk meneruskan hal-hal berkaitan pembelajaran kitab. Kalau boleh cepatkan vaksin, pemudahkan urusan orang itu je lah. Sebab nanti kita di luar sana, kita terpaksa juga ambil vaksin walau bagaimanapun. Sebab nak urusan dunia pun susah agak. Nak masuk masjid pun susah, nak masuk surau pun susah. Dah ada start dah surau-surau dan masjid-masjid perlukan dos vaksin. Jadi cepatlah dos vaksin supaya pemudah urusan. Sementara itu, Ahli Parlimen Ipoh Timur, Wong Kah Woh berkata melalui Pinji Kintab Mobile Outreach, pihaknya akan memastikan tidak ada seorang pun yang tercicir mendapat vaksinasi, termasuk pelajar tahfiz dan sekolah pondok. Katanya program outreach yang memasuki fasa kedua ini memfokuskan kepada mereka yang belum mendapat vaksin walaupun telah lama mendaftar dengan aplikasi MySejahtera. Kami akan membuat arrangement dan juga memberi temu janji yang awal kepada mereka. Seperti hari ini sekolah pondok kita telah pun memberikan temu janji dalam masa 2 hari. So hari ketiga mereka telah datang. Menurut Kah Woh, program Mobile Outreach itu juga akan memfokuskan kepada golongan berusia 18 hingga 30 tahun yang belum mendapat temu janji vaksinasi.
Selain itu katanya, senarai nama pelajar berusia 12 hingga 17 tahun juga telah dikumpul untuk membolehkan pelajar sekolah mendapat giliran seterusnya. 93,262 remaja Terengganu dikenal pasti dan layak menerima suntikan vaksin COVID-19 yang akan dilaksanakan akhir September ini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, pemberian vaksin kepada golongan remaja itu akan dilaksanakan selepas 80% golongan dewasa di negeri itu lengkap divaksinasi. Namun Datuk Seri Dr. Adham berkata menerusi perkembangan itu pihaknya akan mendapatkan persetujuan daripada Kementerian Kesihatan untuk memulakan suntikan tersebut. Tambah Datuk Seri Dr. Adham, selepas persetujuan itu dicapai, program vaksinasi berkenaan akan dijalankan di sekolah di negeri terbabit. Ya, keputusan kerajaan untuk melengkapkan proses pemberian vaksin kepada dewasa dahulu. Selesai program PICK dewasa, kita mulakan dengan program vaksinasi kepada remaja. Jadi data Terengganu telah menunjukkan bahawa sebelum akhir bulan September ini kita akan capai 80%, yang itu petanda bermakna petanda untuk memberi vaksin kepada remaja sudah ada. Jadi saya akan berkomunikasi dengan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memulakan vaksin sekiranya dibenarkan seawal mungkinlah dalam lewat bulan 9 ni. Sementara itu, sepanjang September ini juga Terengganu bakal menerima lebih 500,000 dos vaksin COVID-19. Selain itu, Negeri Darul Iman itu telah memperluaskan pemberian vaksin secara walk-in untuk semua populasi dewasa. 14 PPV di seluruh daerah telah melaksanakan inisiatif tersebut. 4,215 orang asli telah terima suntikan vaksin CanSino. Bekalan vaksinasi kepada masyarakat itu dijangka dapat diselesaikan secara menyeluruh Oktober depan. Timbalan Menteri Satu Pembangunan Luar Bandar KPLB, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata setakat ini hampir 83% masyarakat orang asli telah mendapat bekalan vaksin termasuk Pfizer dan Sinovac. 147,000 sepatutnya menerima vaksin. Sehingga ini kita dah dapat memvaksinkan mereka seramai 124,000. Berartinya 83%. Kalau tuan-tuan pernah beberapa kali tanya saya, angka orang asli ini sangat perlahan, tetapi sehingga ini sangat laju. Saya percaya dalam September ataupun Oktober ni kita boleh selesaikan 100% kerana kita tidak lagi menggunakan dos yang 2 kali. Jadi saya jangkakan masyarakat orang asli dapat kita selesaikan dalam bulan Oktober ni. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program jangkauan luar vaksinasi masyarakat orang asli di Lipis, Pahang. Menurut beliau, pemberian vaksin CanSino adalah bagi memudahkan petugas kesihatan dalam melaksanakan program vaksinasi di kawasan yang rendah akses. Dalam program tersebut, bekalan vaksin dihantar menggunakan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat ke 3 lokasi termasuk Pos Lejang, Pos Titom dan Pos Sinderut yang dihantar oleh Pegawai Jabatan Kemajuan Orang Asli dan petugas pejabat kesihatan daerah Lipis. 1,690 orang asli di kawasan itu menerima manfaat dalam misi yang dijalankan selama 4 hari bermula hari ini. Kaedah yang sama turut digunakan di Sabah dan Sarawak bagi menyampaikan vaksin ke kawasan rendah akses. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Rahman berkata setakat ini tiada penolakan pemberian vaksin dalam kalangan masyarakat orang asli. Lebih 320,000 sukarelawan berdaftar di bawah inisiatif Malaysia Vaccine Support Volunteers MyVac setakat ini. Ia dilihat membantu mereka yang kehilangan pekerjaan untuk menambah pendapatan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, selain golongan belia, MyVac turut mendapat permohonan yang tinggi daripada penggiat sukan yang hilang pekerjaan. Di kalangan kita punya sukarela MyVac ini adalah juga di kalangan mereka yang telah terkesan akibat perintah kawalan pergerakan, diberhentikan kerja, tidak ada peluang, tidak dapat menjalankan perniagaan dan sebagainya. Maka dengan memberi khidmat sebagai sukarelawan MyVac, mereka dapatlah sedikit
imbuhan untuk menyara kehidupan. Jadi ini Menurut Datuk Seri Ahmad Faizal, sejak MyVac dibuka Mac lalu, ramai belia yang memohon dan mereka sangat membantu kerajaan dalam memastikan kelancaran proses vaksinasi. Sehingga 2 September, 8,187 orang sukarelawan telah ditempatkan di 417 pusat pemberian vaksin PPV di seluruh negara. Mereka membantu mengambil alih tugas seperti di meja pendaftaran yang sebelum ini dilakukan petugas perubatan dan membantu orang awam untuk mendapatkan suntikan. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan perjumpaan dengan sukarelawan MyVac dan sukarelawan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Stadium Indra Mulia Ipoh. Pemantauan lebih ketat dan menyeluruh akan dilaksanakan di Langkawi bagi memastikan pelancong mematuhi semua prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan dalam perlaksanaan gelembung pelancongan di pulau itu bermula 16 September ini. Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Mazlan Lazim berkata Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Langkawi mungkin menambah keanggotaan. Dalam pemantauan tim pemantauan akan diadakan supaya mereka yang pergi ke pulau tersebut mengikut SOP. Walaupun dibuka secara bubble kan, tapi dia mestilah mengikut SOP yang telah ditetapkan. Tapi dalam masa yang sama itu sebabnya penambahan keanggotaan akan buat. Mereka akan atur tim pemantauan ni untuk membuat pemeriksaan pemantauan. Beliau berkata demikian ketika melakukan tinjauan di sekatan Jalan Raya SGR PKPD di Jalan Kuala Kedah. Dalam pada itu, menurut Datuk Seri Mazlan, surat daripada Polis Diraja Malaysia PDRM bagi program perintis perjalanan ke Langkawi itu hanya diperlukan bagi pelancong yang akan menggunakan laluan darat sahaja. Sementara pelancong yang menggunakan pesawat udara pula, mereka tidak perlu mendapatkan surat daripada PDRM seperti yang diumum Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Contohnya kalau dia nak pergi Langkawi contohnya, dia kena dapat surat di airport kan. Dia cepat dia duduk kat mana. Katakan dia duduk di kawasan Brickfield. Dia minta di Brickfield. Dalam perkembangan berasingan, Datuk Seri Mazlan berkata PDRM akan memperluaskan penggunaan drone terutama di kawasan PKPD. Katanya penggunaan drone juga dapat membantu mengelak pegawai dan anggota dari mudah dijangkiti COVID-19 di kawasan berkenaan. Katanya alat itu digunakan untuk memantau pergerakan individu termasuk di kawasan yang menjadi laluan tikus supaya tidak berlaku sebarang pergerakan atau mereka yang cuba lari dari kawasan PKPD. Drone ini katanya mampu merakam imej sekiranya ada yang berhimpun atau yang melanggar prosedur operasi standard SOP di kawasan berkenaan kerana ia mempunyai kawalan suara yang akan mengarahkan orang ramai bersurai. Perhatian. Sila patuhi jarak 1 meter antara satu sama lain. Pastikan memakai mask pelindung mulut. Sila beredar dengan jaga segera. Kita pun tak tahu penyakit ni dia positif ke negatif kan. Kita dapat maklumat kata ada yang positif. So kalau anggota kita secara fizikal pergi ke situ, kita kuatiri jugalah kan. Kuatiri mereka kena mudah dijangkiti. Jadi dengan menggunakan drone ni boleh menasihatkan mereka untuk balik ke rumah lah kan. Drone ni pula boleh bunyi kot, boleh bercakap kan. Dia boleh suruh balik ke rumah lah. Kadang-kadang bila kita tengok dia keluar, drone ni kita tengok gunakan drone dipantau, kemudian kita arahkan tim pemantau kita pergi ke tempat tersebut. Datuk Seri Mazlan berkata setakat ini penggunaan drone bersaiz kecil mencukupi di seluruh negara berbanding drone pemantauan di sempadan negara yang bersaiz lebih besar dan berkuasa tinggi. Pihaknya dalam proses untuk menerima drone berkuasa tinggi bagi memudahkan pemantauan dilakukan di kawasan yang lebih luas seperti di pendalaman dan tepi pantai. PKPD Kuala Kedah yang dilaksanakan sehingga 19 September ini membabitkan populasi 14,465 penduduk di kawasan itu dan mereka tidak dibenarkan keluar masuk tanpa sebarang tujuan. PKPD ini membabitkan 9 taman perumahan dan 15 kampung. 2 SGR dibuka di Jalan Kuala Kedah dan Kubang Rotan serta menutup 11 laluan untuk mengelak ada yang cuba larikan diri. Selepas ini, ikut nafsu anak tiri jadi mangsa.
Alhamdulillah bertemu kembali. Persatuan Ulama Malaysia PUM menyambut baik usaha kerajaan untuk menyemak kembali had bilangan kehadiran jemaah di masjid dan surau di seluruh negara. Yang dipertuanya, Dato' Al-Sheikh Abdul Halim Abdul Kadir berkata, langkah diambil Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM itu selaras perkembangan Pelan Pemulihan Negara PPN. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Dato' Al-Sheikh Abdul Halim, semakan semula ini amat wajar kerana timbul beberapa isu apabila umat Islam amat merindui peluang hadir solat dalam rumah Allah. Beliau mengulas pengumuman Menteri di Jabatan Perdana Menteri Idris Ahmad semalam yang sedia mengkaji semula kapasiti jemaah di masjid dan surau ketika ini. Ia susulan tular video di luar Masjid Putra di sini yang mencetuskan kemarahan masyarakat Islam apabila jemaah datang lebih awal dihalang tetapi kenamaan tiba lewat dibenarkan masuk. Mengulas lanjut katanya mereka yang tidak diizinkan hadir kerana had sudah cukup sebenarnya dari segi syarak boleh mendirikan solat di rumah atau mana-mana tempat. Tindakan pengawalan kuota jemaah itu ujar beliau termasuk dalam prinsip hifzun nafs iaitu menjaga nyawa berdasarkan kaedah maqasid syariah demi kepentingan maslahat ummah. Bagaimanapun saranan Idris itu katanya amat tepat kerana urusan hal ehwal agama tertakluk kepada perkenan Yang di-Pertuan Agong dan Sultan selaku Ketua Tertinggi Agama Islam. Pada masa yang sama, beliau turut bersetuju dengan usaha pihak JAKIM untuk mencadangkan agar surau di pejabat atau taman perumahan dapat diberi keizinan bagi pelaksanaan solat Jumaat. Pengusaha ternakan ayam menggesa kerajaan memberi subsidi kepada peladang untuk memastikan harga jualan ayam tidak terus meningkat. Pengarah Noraini Resources Sendirian Berhad, Dato' Ali Hassan yang juga pembekal ayam berkata, peningkatan harga makanan haiwan tersebut menyebabkan peladang terpaksa menanggung kos yang tinggi. Keadaan itu menyebabkan harga ayam yang dijual kepada pemborong atau pembekal meningkat dan sekaligus menyebabkan pengguna perlu membayar pada harga yang tinggi. Pembekal semua okey, masalah dia itulah harga dia mahal sebabkan makanan ternakan dia mahal lah. Jadi masalah sebabkan tu pembekal terpaksa ni peladang terpaksa tutup dia punya perniagaan dia. Dari segi sini masalah dia untuk membantu dia kerjaan kena campur tangan. Pasal apa? Kalau harap pengguna je, mereka pun tak ada kerja. Harap peniaga pun, dia pun harga barangnya dapat harga barangnya mahal. Tinjauan kru TV Al-Hijrah di dua premis milik syarikat Noraini Resources dekat Puchong Permai dan Taman Datuk Harun Petaling Jaya mendapati harga ayam segar dijual RM10 seekor, bukannya sekilogram. Biarpun untungnya tidak banyak, pihak masih memikirkan bebanan rakyat dan juga syarikatnya. Dia juga berpendapat peruncit turut mengalami kesan yang sama apabila terpaksa menjual dengan harga melebihi RM10 berbanding antara RM7 hingga RM8 sebelum ini. Meluahkan kebimbangan sekiranya harga jualan ayam hidup terus melonjak, kemungkinan pemborong sepertinya akan mengalami kerugian dari segi keuntungan dan juga permintaan bekalan ayam akan merudum. Kalau dulu tempahan mencecah 20,000 ekor sebulan, kini ia berkurang separuh atau kira-kira 10,000 ekor. Pihaknya turut menggesa kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP melakukan pemantauan kenaikan harga ayam ini seperti kebiasaan yang dilakukan setiap kali musim perayaan. Ia bagi memastikan harganya kembali stabil. Dengan ayam naik, telur naik, semua naik. Itulah saya pun dengan pendapatan tak seberapa ni, saya tak boleh nak membeli dengan banyak sangat. Saya cuma beli pun dengan cermat je. Difahamkan kenaikan itu berlaku sejak seminggu lalu disebabkan harga dedak tinggi ketika ini. Pelaksanaan program rekalibrasi pendatang asing tanpa izin parti tenaga kerja RTK perlu diperhebat bagi menyelesaikan isu kekurangan tenaga buruh kritikal di industri sawit dalam jangka pendek. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata pelaksanaan itu perlu memberi keutamaan kepada tenaga asing sedia ada di negara ini bagi memastikan pemulihan segera pasaran buruh di industri sawit. Kita perlu tetapkan timeline kerana kita dah lama dah. Masalah ini memang bukan senang diatasi, kita faham. Tetapi kita perlu pastikan bahawa dalam 2-3 minggu perkara ini dapat diselesaikan. Kerana bulan April lagi dia buat keputusan untuk membenarkan, kita permudahkan
kaedah untuk mengambil guru asing untuk sektor pelanangan. Menurutnya lagi, berikutan kekurangan tenaga kerja di ladang sawit, Felda dan anak syarikatnya FGV Holdings Berhad mengalami kerugian sebanyak 1.6 bilion ringgit dalam 6 bulan pertama tahun ini. Pengambilan pekerja asing untuk masuk ke negara ini sudah pastinya memerlukan pelbagai SOP yang ketat agar jangkitan wabak COVID-19 dari negara luar juga dapat dibendung. Selain daripada kebergantungan terhadap buruh asing, beliau juga meminta syarikat perladangan untuk memberi insentif seperti allowance tambahan kepada pekerja warga tempatan agar dapat menarik minat mereka dalam memenuhi keperluan tenaga kerja di sektor perladangan sawit di negara ini. Seorang penjawat awam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru atas 2 pertuduhan merogol anak tirinya yang juga remaja bawah umur pada 2017 dan 2021. Tertuduh yang berusia 38 tahun dipercayai melakukan perbuatan terkutuk itu di rumahnya. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan sumbang mahram dengan seorang kanak-kanak yang juga anak tiri ketika berusia 11 tahun 7 bulan di sebuah rumah di Kuncil Bayam, Kota Baru, lebih kurang jam 8 hingga 10 malam pada pertengahan tahun 2017. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa melakukan sumbang mahram dengan mangsa yang sama ketika berusia 14 tahun 10 bulan di lokasi sama jam 8 pagi pada 6 September 2021. Kesalahan itu, lelaki terbabit didakwa mengikut Seksyen 376B Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 30 tahun dan sebatan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM15,000 dengan seorang penjamin. Kes akan disebut semula 26 Oktober depan. Selepas ini, anti-vaksin naik hantu. Lebih 120,000 penunjuk perasaan melancarkan demonstrasi di seluruh Perancis bagi membantah pelaksanaan PAS Kesihatan COVID-19 yang didakwa sebagai diskriminasi terhadap individu yang tidak divaksinasi. Daripada jumlah itu, 19,000 terlibat dalam protes di Paris dan 85 ditahan pihak berkuasa selepas berlaku pertempuran. Demonstrasi itu merupakan kali ke-9 berturut-turut diadakan pada hujung minggu. Dalam insiden itu, 3 anggota polis turut cedera ringan ketika cuba menyuraikan penunjuk perasaan. Protes berlaku semalam sehari selepas bekas Menteri Kesihatan Agnès Buzyn didakwa di mahkamah berkaitan isu menangani pandemik COVID-19 di negara itu. Perancis sebelum ini mewajibkan penggunaan PAS Kesihatan atau keputusan ujian COVID-19 negatif sebelum memasuki premis dan tempat awam dalam usaha mengekang penularan COVID-19 di negara itu. Sementara itu, menurut kaji selidik kumpulan pengundian IFOP, sebahagian besar rakyat Perancis menyokong pelaksanaan PAS Kesihatan manakala sekitar 1/3 daripadanya tidak bersetuju. Manakala di Greece, polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata ke arah penunjuk perasaan anti-vaksin menjelang ucap tama dasar ekonomi oleh Perdana Menterinya Kyriakos Mitsotakis. Selain itu, meriam air turut digunakan untuk menyuraikan kira-kira 1,000 penunjuk perasaan daripada menghampiri lokasi pemimpin negara itu berucap. Bantahan itu disuarakan susulan tindakan kerajaan Greece yang mewajibkan vaksinasi ke atas semua pekerja kesihatan dan akan mengenakan pergantungan kerja sekiranya mereka tidak mematuhi arahan tersebut. Sementara itu, sekatan lebih ketat yang melibatkan pengangkutan udara, laut dan kereta api turut dikuatkuasakan bermula esok. Bagi individu yang belum divaksin pula, mereka tidak lagi layak menerima suntikan imunisasi itu secara percuma. Setakat ini, lebih 14,000 rakyat Greece maut akibat pandemik COVID-19 dan separuh daripada 11 juta rakyat negara itu sudah melengkapkan suntikan vaksinasi. Kajian terbaru Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Syarikat mendapati bahawa individu yang belum divaksin adalah 11 kali ganda lebih berisiko untuk mati akibat COVID-19. Pengarah CDC Dr. Rochelle Walensky berkata serangan varian Delta yang kini menjadi varian dominan di AS menyumbang kepada lonjakan kes terutamanya dalam kalangan mereka yang belum divaksin.
Walensky berkata mereka yang tidak menerima vaksin juga berisiko dijangkiti virus maut itu sebanyak 4.5 kali lebih tinggi berbanding penerima lengkap vaksin. Kajian itu melibatkan hampir 600,000 kes di 13 negeri di AS dari 4 April hingga 17 Julai lepas yang menunjukkan hubung kait antara status vaksinasi dengan kesan jangkitan COVID-19. Sementara itu, satu lagi keputusan kajian berasingan yang dijalankan oleh CDC menunjukkan vaksin Moderna dipercayai paling berkesan untuk mengelakkan jangkitan serius yang memerlukan rawatan hospital. Keberkesanan vaksin dalam kalangan penerima Moderna adalah sebanyak 95%, diikuti dengan vaksin Pfizer iaitu 80% dan Johnson & Johnson selaku suntikan dos tunggal yang meningkat kepada 60%. Secara keseluruhan, keberkesanan vaksin dalam mencegah kes kemasukan ke hospital adalah 86%. AS kini melaporkan sekitar 136,000 kes baru COVID-19 sehari dengan lebih 11,000 kemasukan ke hospital dan catatan 1,000 kematian setiap hari. Berdasarkan laporan, 90% daripada mereka yang dirawat di hospital ialah golongan yang tidak menerima vaksinasi dan kadar itu adalah 10 kali ganda berbanding mereka yang telah menerima pelalian penuh. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al Hijrah malam ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.